Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, Dewan yang mulia ini telah mendengar laungan, desakan dan suara-suara keperitan dan mengemis daripada YB Sabah dan Sarawak mengenai kemunduran, kemiskinan tegar di mana 9 daripada 10 daerah yang termiskin adalah di Sabah dan Sarawak. Walaupun Sabah dan Sarawak adalah penyumbang yang nombor 3 dan nombor 5 kepada KDNK negara. Sarawak adalah pengeluar gas asli yang terbesar dan Sabah juga adalah pengeluar lebih daripada 60% minyak mentah negara. Maknanya Sabah dan Sarawak adalah the golden goose that lays the golden revenue for Malaysia. Tanpa hasil daripada dan sumber-sumber daripada Sabah dan Sarawak, tidak mungkin pembangunan dan kemajuan yang ada di Semenanjung ini kita boleh lihat pada masa sekarang ini. Tuan Speaker, kami di Sabah dan Sarawak tidak memohon, tidak meminta apa yang kita tidak berhak. Kami hanya menuntut apa yang sepatutnya. Dan Sabah dan Sarawak hanya idamkan layanan yang adil dan saksama dan juga melaksanakan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti mana yang telah dipersetujui bila bapa-bapa kemerdekaan menubuhkan Malaysia. Pemimpin-pemimpin sekarang di pusat dan daripada Semenanjung, saya mintalah supaya jangan terlalu obses dengan menguasai politik di Sabah dan Sarawak. The time is now here, put into action and develop Sabah melalui RMK12. Peruntukan 400 bilion untuk RMK12 harus diagi dengan formula 50 untuk Semenanjung, 25% untuk Sarawak dan 25% untuk Sabah. Kerajaan pusat ada dua pilihan. Satu, mengakalkan cara lama dengan peruntukan agihan 8 atau 10% untuk Sabah dan Sarawak, atau menggunakan cara baru yaitu 25%. Layankan Sabah dan Sarawak dengan saksama dan adil, dan agihan peruntukan seperti yang saya sebutkan tadi, 50 Semenanjung, 25% Sabah, 25% di Sarawak. Sebelum menolakkan cadangan ini, dengarlah laungan-laungan dan suara-suara sumbang di luar sana untuk Sabah dan Sarawak keluar Malaysia. Dengan layanan dan peruntukan yang saksama dan adil, kerajaan akan dapat mengekalkan Golden Goose Sabah dan Sarawak ini di dalam persekutuan Malaysia. Peruntukan dan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak tidak boleh dilengahkan lagi. Di Kalimantan, jalan raya 4 lorong dan 6 lorong sudah siap dibina, dan kawasan-kawasan estet makanan pun sudah siap dibina dan sedang berhasil. Hanya menunggu pemulaan pembinaan ibu negara Indonesia di Samarinda, Kalimantan. Jika terlambat, segala pelaburan asing akan menjurus ke Kalimantan dan pembangunan terlewat untuk Sabah dan Sarawak tidak akan memberi impak yang sepenuhnya untuk menarik pelaburan asing di Sabah dan Sarawak. Dengan izin, Kalimantan is now forging ahead in full steam and we have no time to lose. Tuan Speaker, menyentuh pasal Kalimantan dan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan, saya ingin mencadangkan bahawa dalam RMK12, kerajaan harus memberi tumpuan khas kepada program-program dan rancangan menggalakkan ekonomi berniaga. Adalah diramalkan bahawa pemindahan ibu negara ke Indonesia akan mencetus ekonomi di rantau ini dengan memfokus dan memberi tumpuan untuk rancangan menggalakkan ekonomi di berniaga, khasnya untuk Sabah dan Sarawak. Ianya akan mencetuskan pembangunan ekonomi rantau
yang juga menyumbang kepada ekonomi Malaysia, meningkatkan rantaian serta peluang perniagaan, pekerjaan dan peningkatan pendapatan rakyat, khasnya di Sabah dan Sarawak, serta kesejahteraan rakyat. Persusulan ini lebih ramai ahli-ahli majlis dan jawatan kuasa BIM Niaga harus juga dilantik daripada kalangan Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, satu daripada punca utama kenapa Sabah dan Sarawak miskin dan mundur adalah sebab hak milik minyak dan gasnya diambil alih oleh kerajaan dan Petronas secara tidak sah. Dan ini kita boleh argue lah. Sebelum 14 hari bulan Jun tahun 76, di mana Sabah dan Sarawak didesak menandatangani perjanjian minyak dan hasil minyak dan gas Sabah diambil alih oleh Petronas secara tidak berperlembagaan. Sabah adalah wilayah yang kaya raya. Adalah dilaporkan di dalam Mahanza Dewan Undangan Negeri Sabah pada tahun 69 bahawa Tun Mustafa Datuk Harun telah menandatangani 6 perjanjian antarabangsa dengan syarikat minyak antarabangsa untuk mencari gali dan mengusahakan pengeluaran minyak dan gas di Sabah. Dalam perjanjian tersebut, Sabah berhak menerima 12.5% royalti sebagai royalti minyak. Juga telah dilaporkan dalam Hanzat Dun Sabah pada Disember tahun 76 bahawa akibat perjanjian 14 hari bulan 76 itu kerajaan Sabah menerima 20 juta daripada royalti minyak dan seharusnya menerima 50 bukan 20. Sejajar dengan keluarga Malaysia, kerajaan dan Petronas sekarang harus memula mengambil tindakan untuk mengembalikan hak milik minyak dan gas daripada Petronas kepada pengeluar minyak seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, moving forward, sebagai satu keluarga yang besar, Sabah, Sarawak dan Malaya, kerajaan dan Petronas harus mentadbir urus Petronas dengan lebih adil, lebih tulus dan berwawasan bersama dan bukan untuk pemimpin tertentu atau golongan tertentu sahaja. Macam mana kita boleh berharap menghormati dan berpuas hati sekiranya negeri-negeri pengeluar minyak dan gas dan rakyatnya dipinggirkan dan ditinggalkan. No one should be left behind. No one should be marginalized. Tuan Speaker, sepatutnya the ownership, the administration and the management of Petronas should be shared with the oil producing states, not just Sabah and Sarawak, but also Kelantan and Terengganu. Hak milik Petronas harus dimiliki oleh kerajaan pusat dan tidak kurang daripada 50% saham dimiliki oleh kerajaan Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Rakyat Sabah dan Sarawak juga harus diberi peluang yang sama untuk berkhidmat dengan Petronas, bukan yang seperti yang saya dengar 2-3 tahun yang lalu untuk mengisi 200 kekosongan di Petronas di mereka menginterview di Sabah, tetapi hanya 2 orang saja yang diambil untuk pekerja. Tolong habiskan, Wabi. Tuan Speaker, satu lagi punca derma utama kenapa Sabah dan Sarawak mundur adalah disebabkan kerajaan pusat tidak menunaikan hak kewangan Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Sedikit lagi. Tuan Speaker, saya cadangkan supaya satu mekanisme baru untuk memungut hasil 40% ini dengan mewujudkan satu mekanisme di Sabah supaya hasil ini dikutip serta-merta dan 60% itu ditujukan kepada kerajaan pusat.
peruntukan untuk khas untuk RMK 12, saya ingin meminta supaya pertimbangan diberi kepada perkara berikut. Satu, dana untuk membiayai pembinaan lebuh raya Pan Borneo secara PFI seperti mana yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat Kabinet Sabah awal tahun ini. Yang kedua, dana yang mencukupi untuk tempatan banjir yang boleh menyelesaikan masalah banjir di Sabah. Dan yang ketiga, untuk memulakan infrastruktur internet termasuk rangkaian jalur lebar 5G dengan sekurang-kurangnya 5 tempat test bed di Bandaraya Kota Kinabalu Industrial Park, UMS Pelabuhan Sepanggar dan POIC Lahadatu. Kabel dasar laut atau submarine cable ini sepatutnya sebagai hub internet rantau lengkap dengan teknologi industrial park dan data center hub. Saya menyokong penuh keluhan permintaan daripada rakan saya ahli kinabatangan supaya dana untuk lebuh raya Pan Borneo ini diluluskan di dalam RMK 12. Tuan Speaker, masalah banjir di Sabah tidak akan diselesaikan dengan dana yang diberi bercubit-cubit. Ya, Mak, masa dah Kerajaan tamat. harus meneliti sekejap lagi, bolehkah? Dah lama, 3 minit, 4 minit dah lebih. Masalah banjir di Sabah ini adalah masalah yang besar, tetapi yang diberikan adalah sedikit. Bayangkanlah masalah banjir dan masalah yang lain di Sabah adalah seperti gunung yang besar. Tapi apa yang kerajaan pusat bagi adalah cangkul. Dan ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini seperti mana. Dan kita perlukan baraj untuk menyelesaikan kebanjiran di Kota Kinabalu. Membinakan baraj berharga 850 juta. Tetapi tidak ada peruntukan yang telah diberikan. Saya juga memohonkan supaya submarine cable cabotage yang menghalangkan pelaksanaan submarine cable dan juga maintenance submarine cable ini dihapuskan atau supaya tidak ada halangan untuk membangunkan internet di Sabah. Telah habiskan, habis. Yang last, saya memohon supaya kerajaan pusat mengkaji dan membenarkan penanaman industrial hemp serta cannabis di Sabah untuk tujuan industri hemp serta kegunaan perubatan seperti yang dibenarkan di banyak negara di seluruh dunia. Tuan Speaker, dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Habib.